Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kepada semua para penonton rancangan Cinta Ilmu di TV Hijrah tentang sirah junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersama-sama dalam perjalanan kita berlari bersama dengan lajunya usaha dakwah junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada tahun ke-7 hari ini kita bercerita tentang bagaimana usaha orang Quraisy memboikot keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Bani Hashim dan Bani Muttalib. Jadi kita berbincang tentang bagaimana orang Quraisy memboikot Bani Hashim dan Bani Muttalib. Peristiwa yang berlaku pada tahun ke-7 ini pastinya adalah kerana apa? Sebab apabila masuknya Islam Sayyidina Umar Al-Khattab, masuknya Islam Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, dan apatah lagi pada ketika itu rakan-rakan yang lebih awal Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya, sahabat-sahabat yang lebih awal Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya, Sayyidina Uthman Al-Affan, Abdul Rahman ibn Auf, semua mereka bergerak dan kemudian berdakwah kepada setiap orang. Dan apatah lagi kita tahu bahawa dakwah kuat berlaku ketika pada musim haji. Pada musim haji, pada bulan bermula daripada Syawal, kemudian masuk kepada bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, adalah kota Mekah Mukarramah akan didatangi oleh seluruh pelusuk Jazirah Arabiyah untuk mereka datang menunaikan haji secara jahiliyah. Dan pada masa itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggiatkan usaha berdakwah kepada mereka. Dan kita dapati bahawa kalaulah pada ketika Sayyidina Umar Al-Khattab mengucap syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ketika itu baru 40 orang yang mengikut Nabi, walaupun dah 5 tahun berlakunya usaha dakwah, tetapi kemudian usaha dakwah kian berkembang dengan pesat dan cepat pada ketika itu. Maka pastilah kita tahu, adakah orang-orang Quraisy akan berdiam diri? Maka jawapannya tidak sama sekali. Maka tekanan yang diberikan kepada Rasulullah, maka mereka angkat ke satu degree yang lebih tinggi. Dan apakah dia? Mereka telah membuat keputusan, yang mana satu keputusan telah dibuat di Makkah oleh pemuka-pemuka Quraisy yang lain, kerana mereka tidak mampu untuk menghalang daripada keluarga Nabi, yakni Bani Hashim dan Bani Muttalib, daripada mereka minta daripada Bani Hashim dan Bani Muttalib untuk menghalang usaha Nabi, tetapi Bani Muttalib dan Hashim menyokong dan mendukung, walaupun pada ketika itu tidak semua daripada Bani Hashim dan Bani Muttalib yang memeluk agama Islam. Maka lantas mereka buat satu perjanjian untuk memboikot Bani Hashim dan Bani Muttalib. Jadi pada ketika itu mungkin kita mendengar sepintas lalu boikot ini mungkin macam kita lah boikot sekarang ni kan. Tapi hujung-hujung beli juga barang kan. Tetapi boikot yang berlaku adalah berdasarkan kepada perjanjian dan telah ditandatangani oleh 40 orang lelaki yang merupakan pembesar golongan Quraisy, dan di antara isi daripada boikot tersebut adalah, yang pertama, tidak boleh sama sekali mana-mana kabilah lain berkahwin dengan sesiapa saja daripada Bani Muttalib dan Bani Hashim. Baik, itu yang pertama. Kemudian dalam perjanjian tersebut menghalang semua kabilah daripada berurus niaga dengan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Itu yang kedua. Yang ketiga, mereka mesti memutuskan sebarang hubungan sosial. Maknanya sebarang hubungan baik, maka mesti diputuskan daripada dua bani ini. Dan yang ketiga adalah setiap daripada bani-bani yang lain membuat satu pengisytiharan bersama untuk memutuskan bahawa Muhammad adalah musuh bersama. Dan kemudian 4 perkara ini
telah ditandatangani oleh pemuka-pemuka mereka, dan kemudian kulit daripada perjanjian ini telah digantung di dalam Kaabah sebagai nak menunjukkan bahawa mereka bukan cakap kosong, tetapi satu gerakan yang paling betul mereka buat demi nak menyelamatkan kepercayaan lama mereka, kerana mereka mendapati bahawa anak-anak mereka, wanita-wanita mereka telah ramai sekali yang bercakap dan kemudian mengikuti agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang berlaku, apa implikasi yang berlaku kepada Bani Muttalib dan Bani Hashim? Maka pada ketika itu maka Abu Talib yang menjadi ketua kepada Bani Hashim dan Bani Muttalib pada ketika itu telah membawa mereka pindah kepada satu tempat yang disebut sebagai Syaib Abu Talib, yakni satu tempat yang jauh daripada Masjidil Haram, dan kemudian di sana ada satu perkampungan yang semata-mata untuk mereka itu tinggal di sana agar mereka itu tidak bercampur dengan orang-orang yang lain. Kita mendapati bahawa keadaan itu tentulah sesuatu yang bukan bersifat cadangan atau saranan, tetapi satu tindakan yang sangat fatal yang dilakukan oleh seluruh kabilah lain untuk memerangi Nabi dengan cara memutuskan menekan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan lanjutkan lagi apa implikasi terhadap perkara ini, dan untuk itu jangan ke mana-mana, pastikan kita sambung perbincangan kita sesudah ini insya-Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita katakan bahawa sirah Nabi itu ibarat roller coaster yang sentiasa menekan Nabi SAW, dan peristiwa boikot ini adalah satu peristiwa yang sebenarnya sangat dahsyat ditanggung oleh Nabi dan keluarga Nabi. Tujuannya adalah untuk menekan dan menghimpit keluarga Nabi SAW dengan tujuan supaya keluarga Nabi akan bangkit supaya menghalang Nabi daripada mengerjakan dakwah, atau sekiranya mereka tak boleh menghalang, membiarkan dan menyerahkan Nabi kepada golongan Quraisy yang lain untuk dibunuh oleh mereka. Jadi apa pilihan yang ada kepada Rasulullah dan keluarga Nabi yang dipimpin oleh Abu Talib pada ketika itu, membawa kepada satu perkampungan yang disebut sebagai Syaib Abi Talib. Baik, perlu saya sebutkan juga, dalam masa yang sama ketika dihimpunkan pada ketika itu di satu perkampungan, dan perkampungan tersebut terhad, maka masih ramai para sahabat Nabi yang bukan daripada keluarga Bani Hashim dan Bani Muttalib pada ketika itu, yang terdedah dengan ancaman dan juga tekanan yang kian meningkat daripada orang Quraisy. Maka lantas sekali lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan para sahabat untuk yang bukan daripada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah kali kedua pada tahun ke-7 daripada kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pergi ke Habasyah. Maka keluarlah pada ketika itu, dan tuan-tuan dengar, kalau dulu hanya berbelas orang yang keluar, tetapi pada kali ini 80 orang laki-laki dan wanita yang telah keluar pada ketika itu semata-mata untuk mendapat perlindungan daripada kerajaan Habasyah yang dipimpin oleh Raja Najasyi, supaya mereka tidak diapa-apakan dan mereka dapat melaksanakan agama dengan bebas tanpa ada tekanan daripada musuh-musuh pada ketika itu. Dan apa yang kita dapati ialah bagaimana para sahabat yang berhijrah, pastinya yang sayang kepada tanah air, yang sayang pada keluarga, tetapi demi untuk mempertahankan agama, mereka keluar seorang demi seorang dan kemudian membuat satu rombongan. Mereka berlayar di lautan dan kemudian mereka berada di bawah naungan Raja Najasyi yang pada ketika itu beragama dengan agama Nasrani. Tetapi adakah orang Quraisy membiarkan begitu saja
Orang Quraisy di satu sudut sedang menekan Rasulullah dengan mengepung Nabi melalui perjanjian tersebut, dan pada masa yang sama setelah mereka baru tersedar bahawa sahabat Nabi yang jumlahnya lebih daripada 80 orang begitu saja bebas untuk beribadah di negeri Habasyah, maka mereka telah mengantar utusan pada ketika itu membawa hadiah yang banyak dan diserahkan kepada Raja Najasyi supaya mereka dapat mengambil balik seluruh orang-orang Mekah yang minta daripada Raja Najasyi untuk dibawa pada ketika itu. Tetapi apa yang berlaku? Mereka yang dipimpin oleh Ja'far ibn Abi Talib, Ja'far bin Abdul Muttalib pada ketika itu telah berhadapan dengan Raja Najasyi, dan cuba bayang ya, ketika dicucuk oleh orang-orang Quraisy, ini adalah satu puak, satu kaum yang memang kerjanya adalah menghina Tuhan-Tuhan kalian, maka mereka akan menghina Tuhan-Tuhan kalian. Dan pada ketika itu Raja Najasyi ini memanggil Abdul Muttalib dan bertanya apa yang ada dalam agama Islam sebenarnya, apa yang dibawa oleh agama Islam oleh Nabimu. Maka Ja'far bin Abdul Muttalib pada ketika itu membacakan surah daripada surah Maryam dan kemudian menerangkan apa yang Nabi ajarkan kepada mereka. Ja'far bin Abdul Muttalib berkata, dahulu kami adalah orang yang sering berbunuhan. Dulu kami adalah orang yang merendahkan taraf wanita. Kami dahulu adalah merupakan orang yang memakan bangkai. Sehingga datanglah lelaki ini yang namanya Muhammad, utusan Allah Subhanahu wa taala ajak, dan kemudian itulah di antara perkara yang disampaikan oleh Ja'far bin Abdul Muttalib yang ketika dibacakan ayat Al-Quran, Raja Najasyi yang sedang duduk di atas singgah sananya pada ketika itu, demi kerana lazatnya mendengar bacaan Al-Quran tersebut, dia tertunduk dan menangis teresak-esak. Lantas memandang kepada utusan daripada Quraisy, dia berkata, tidak mungkin aku akan serahkan orang-orang yang baik kepada kalian untuk mengapa-apakan mereka. Pulanglah pada ketika itu orang-orang wakil daripada utusan orang Quraisy dalam keadaan tidak dapat apa yang mereka pinta, maka bebaslah para sahabat di Habasyah di bawah perlindungan suaka politik daripada Raja Najasyi. Dan yang lebih penting daripada itu adalah bagaimana rupanya Habasyah yang dulu adalah merupakan agama Nasrani, dan tak lama selepas daripada itu maka Raja Najasyi telah juga terlibat dan turut serta menjadi seorang yang beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, dan bersyahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan dikatakan bahawa dia Islam dan mengislamkan beberapa banyak daripada padri-padrinya agar mengikut ajaran yang dibawa oleh Ja'far bin Abdul Muttalib. Sehingga dikatakan bahawa Raja Najasyi telah pada ketika itu uzur dan menghembuskan nafasnya yang terakhir, dan kalimat yang terakhir keluar adalah la ilaha illallah, artinya dia mati dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Utusan telah dihantar dalam keadaan payah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam buat kali pertama dalam syariat Islam melakukan solat jenazah ghaib bagi Raja Najasyi yang meninggal non di Najasyi, sedangkan Nabi berada di kota Mekah. Dan kita belum lagi menyentuh apakah tekanan yang dilalui oleh Nabi yang sangat dahsyat dalam berhadapan peristiwa boikot terhadap keluarga Nabi daripada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Kita jumpa lagi insya-Allah untuk kita cuba memahami kesakitan itu, untuk kita dapat memahami ajaran Islam ini insya-Allah. Jumpa lepas ni. Alhamdulillah, kita berada di Mekah setelah kita mendengar kisah para sahabat yang berada nun di Habasyah, tetapi kita sedang berada untuk memahami apakah kesan yang sebenarnya berlaku dalam peristiwa boikot yang kita sebutkan sebagai boikot orang Quraisy. Seluruh kabilah itu berpakat untuk memboikot keluarga Nabi daripada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Seluruh keluarga Nabi terlibat kecuali Abu Lahab.
yang sama-sama menjayakan boikot tersebut. Semua yang saya kasih sekalian, kita mendapati bahawa Rasulullah dan keluarganya pada ketika itu diboikot dengan 4 perkara tadi yang menjadikan bahawa mereka tidak ada sebarang sumber akhirnya untuk mereka melanjutkan kehidupan. Dan perlu kita faham bahawa boikot ini bukanlah berlaku seminggu, bukanlah berlaku sebulan, tetapi berlaku selama 3 tahun. Artinya, bagaimana satu kelompok manusia oleh kelompok lain yang berkuasa telah membiarkan pada ketika itu dan menghalang daripada mana-mana kabilah untuk menghantar makanan. Dan pada saat inilah kita akan dapat lihat sekali lagi tuan-tuan akan mendengar nama seorang yang kita sebut sebelum ini. Tetapi dengarlah dengan haruman yang begitu harum. Kita akan mendengar tentang bagaimana Siti Khadijah binti Khuwailid dengan kekayaan yang ada yang beliau merupakan isteri kepada Rasulullah telah diberikan semuanya untuk Rasulullah dan keluarga Nabi SAW sehingga habis kekayaan Siti Khadijah, sedangkan Siti Khadijah adalah seorang yang paling kaya di kalangan wanita-wanita yang berada di kalangan orang Quraisy pada ketika itu. Dan apa yang kita dapati juga adalah bagaimana Abu Talib, bapa saudara Nabi SAW, yang mengaturkan di tempat yang disebut sebagai Syaib Abi Talib tersebut, memastikan bahawa sepanjang tempoh 3 tahun tersebut Nabi akan berpindah daripada satu khemah, satu rumah ke satu rumah, kerana Abu Talib sangat khawatir di malam-malam hari akan datang orang kafir Quraisy. Mereka datang dan membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga sejarah menyatakan bahawa, cuba bayang, kedua orang yang membela Nabi, kedua orang yang menjaga Nabi, Abu Talib dan Siti Khadijah, yang hampir tidak pernah tidur sepanjang 3 tahun tersebut di waktu malam, kerana menjaga kedudukan Nabi SAW takut diiniayai oleh orang-orang kafir. Dan kita mendapati bahawa kesan daripada boikot ini menyebabkan akhirnya keluarga Nabi, Bani Muttalib dan Bani Hashim tidak punya makanan untuk mereka makan. Rasulullah ada ketika masanya terpaksa memakan pucuk-pucuk tamar yang muda untuk melangsungkan kehidupan. Bayang Siti Khadijah terpaksa mengunyah. Dan pada ketika itu, susah dan sukarnya yang ditanggung, sehinggalah akhirnya Nabi menyebut kepada Abu Talib, ketahuilah wahai bapa saudaraku, ya Abi, dia memanggil ayah kepada Abu Talib, sesungguhnya pergilah ke Kaabah, kerana sesungguhnya telah habislah perjanjian tersebut dimakan oleh bubuk, dan yang tinggal hanyalah yang ada tulisan yang terdapat padanya kalimah Allah. Maka keesokan harinya Abu Talib ketika itu keluar pergi ke Kaabah yang selama ini dia tak dapat pergi. Maka orang-orang Quraisy menyangka bahawa sesungguhnya pada ketika itu Abu Talib datang untuk mengaku bahawa dia telah menyerah daripada tekanan yang sedang dilalui oleh Bani Hashim dan Bani Muttalib. Tetapi kata Abu Talib, anak saudaraku menyebut sesungguhnya perjanjian tersebut telah terbatal, kerana sesungguhnya surat tersebut telah hancur kecuali nama Allah. Maka orang-orang Quraisy bertempik dan tidak percaya dan menyatakan bahawa sesungguhnya ini pendustaan. Maka mereka beramai-ramai berarak pergi ke Kaabah pada ketika itu, membuka pintu Kaabah, meluru masuk dalam Kaabah untuk mencapai dan mencari di manakah tergantungnya surat perjanjian tersebut. Benar rupanya yang tinggal daripada gulungan itu, seluruh perjanjian telah pun habis, yang ada hanyalah kalimah Allah. Maka para sahabat yang beriman bertakbir pada ketika itu, dan orang Quraisy terkejut pada ketika itu, dan habislah pengepungan tersebut. Dan pada ketika itu, kerana mukjizat tersebut menyebabkan berapa orang Quraisy telah beriman dan percaya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun episod selepas daripada ini mengkisahkan kepada kita satu tahun yang disebut sebagai tahun duka cita. Sedikit sedutan untuk kita hayati pada kali ini. Sila saksikan. Bukanlah kesedihan itu menjadi alasan untuk Nabi kemudian bersikap sebagai seorang yang down,
Dan ada juga di kalangan para ulama yang menyatakan bahawa Abu Talib meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Allah. InsyaAllah kita jumpa lagi. Semoga pertemuan pada kali ini menyedarkan kita, memperlihatkan kepada kita tentang sirah dengan lebih jelas agar lebih sayang kepada Nabi dan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ampun maaf daripada saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.